Titip ilmu dalam Aura Pagi. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dalam pertemuan Selamat Pagi Sarawak. Tapi kali itu kita nak dengar dulu Aura Pagi, Lin, sebenarnya. Ya, kita nak bersama dengan siapa pagi tu, Teh? Pagi itu kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Ihsan bin Haizir. Jadi tajuk Teh Bes, mencontohi ibadah Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ya, macam ni pencerahannya kan. Terus sekejap bersama dengan Ustaz untuk pagi tu. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah sihat. Ya, okey, terus DJ Din ke apa? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurlah 7 Ramadan dah kita Ustaz. seminggu. Seminggu saya berasa. Jadi untuk perkongsian pagi tu Teh, tajuknya mencontohi ibadah Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Macam ni ceritanya. Silakan Ustaz. Terima kasih para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-7 Ramadan tu kita masih ada peluang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan dan mengusahakan yang terbaiklah untuk kehidupan kita kini itu dan kehidupan kita yang akan datang untuk diri kita pun dan untuk orang lain insya-Allah. Jadi mencontohi ibadah Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Jadi ya topik yang kita nak bincangkan dalam masa yang ada pada pagi itulah insya-Allah. Jadi seperti mana yang kita semua sedia maklum, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kelebihan yang disediakan bagi orang yang ini bagi setiap orang Islam yang perlu kita ambil, yang perlu kita raih, yang perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi antara sebab yang baginda Nabi SAW menggunakan sepenuhnya peluang yang ada dalam bulan Ramadan tu dengan ibadah-ibadah. Jadi antara ibadah yang kita nak contohi yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam bulan Ramadan antaranya ialah yang pertamanya ialah bersahur. Jadi kita bersahur merupakan satu amalan yang digalakkan untuk kita berpuasa. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud rahimahumullah yang berbunyi Nabi SAW berbuka sebelum maghrib dengan beberapa biji kurma basah. Sekiranya tidak ada kurma basah maka baginda SAW berbuka dengan tamarin. Sekiranya tidak ada juga maka baginda menghirup beberapa teguk air, sesungguhnya ia adalah suci. Jadi itu untuk berbuka lah maknanya hadis berkaitan dengan segera berbuka dengan beberapa tamar dan bersahur. Hadis tentang bersahur ialah tasharu fa inna fis suhuri barakah, iaitu sahurlah kamu semua, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Dan amalan yang berikutnya yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW yang wajar, yang patut kita ikut juga ialah meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Antara kata yang mesti dijauhi adalah seperti mencela, menipu, mengumpat, menghasut dan segala perkara yang diharamkan di segi kata-kata. Jadi Nabi SAW menjaga tutur katanya dalam semua keadaan, termasuk juga terutama dalam bulan Ramadan yang patut kita contohi. Jadi akan mengurangkan pahala ibadah puasa kita. Jadi Nabi SAW tidaklah pernah menipu, tidaklah pernah mencela, tetapi baginda SAW menyuruh kita supaya menjaga tutur kata kita seperti mana dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu yang bermaksud sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Dan yang terakhir yang kita boleh kongsikan ialah
pada bulan Ramadan Nabi SAW banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran, bertadarus dan beriktikaf di masjid, terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, wahai Rasulullah, yang maksudnya wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, sedekah pada bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang bermaksud Jibril telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun di bulan Ramadan sehingga akhir bulan Ramadan, dan beliau membaca Al-Quran bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga daripada perkongsian yang sedikit tu dan masa singkat tu ada bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz di atas perkongsian untuk pagi tu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.